Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Yang Berhormat Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Speaker. Bunga mawar harum semerbak, cantik dipandang dek mata. Jika tidak mahu COVID merebak, patuhilah SOP dan jarak antara kita. Soalan saya nombor 7, Menteri. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menjawab. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Kerai ini, sekali lagi saya minta izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan-pertanyaan lisan lain kerana ia juga menyentuh perkara yang sama. Soalan-soalan berkenaan daripada Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Seputih pada 21 Julai, Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Tanjung serta Yang Berhormat Baling 3 Ogos, Yang Berhormat Tambun 6 Ogos, Yang Berhormat Kalabakan 12 Ogos, pertanyaan dari Yang Berhormat Batang Lupar, Yang Berhormat Hulu Selangor, Yang Berhormat Sandakan 18 Ogos, pertanyaan oleh Yang Berhormat Sarike 27 Ogos. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang telah saya nyatakan semasa menjawab soalan oleh Yang Berhormat oleh Yang Berhormat Jerantut sebentar tadi, penularan wabak COVID-19 telah memberi impak negatif yang sangat besar kepada industri pelancongan negara. Kerajaan sedar bahawa pihak dalam industri ini sedang menghadapi kesukaran yang berat pada saat ini. Justru kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) telah merancang pelaksanaan Pelan Pemulihan Pelancongan dan Kebudayaan dalam usaha membantu industri pelancongan dan kebudayaan untuk bangkit semula. Usaha ini merangkumi pelan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Setelah menilai pelbagai faktor, kerajaan telah bersetuju membenarkan sektor pelancongan domestik untuk beroperasi semula bermula 10 Jun pada tahun ini. Ini membolehkan penggiat industri pelancongan domestik seperti industri perhotelan, inap desa ataupun homestay dan pemandu pelancong merancangkan semula aktiviti pelancongan yang terhenti sebelum ini. Bagi membantu industri ini untuk bangkit semula, kerajaan telah menyediakan insentif dan bantuan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin PKS tambahan dan pelan jana semula ekonomi negara, penjana yang boleh dimanfaatkan oleh pemain industri pelancongan dan kebudayaan tempatan. Bantuan ini bukan sahaja bagi meneruskan kelangsungan aktiviti sedia ada, malah boleh turut digunakan untuk menambah baik produk industri ini. Selain daripada insentif tersebut, MOTEK sendiri juga telah melaksanakan inisiatif-inisiatif khusus bagi membantu stakeholders dalam industri yang terlibat. Antaranya menawarkan kursus Domestic Tourism Vibes secara dalam talian dengan kerjasama Persatuan Institut Latihan Pelancongan Malaysia ataupun ATIM dan Malaysian Tourist Guide Council ataupun MTGC. Kedua ialah pengecualian bayaran fee lesen bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong bermula 17 Mac hingga 31 Disember 2020. Ketiga, pemberian diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusahaan pelancongan dan pemandu pelancong berlesen yang dikenakan kompaun oleh kementerian sebelum 31 Disember 2020. Seterusnya, keempat, pelanjutan tempoh bayaran kompaun sehingga 31 Disember bagi semua kompaun 31 Disember 2020 ya, bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat atau pemandu pelancong berlesen. Sebenarnya banyak lagi, tapi yang saya nak tegaskan di sini, kita juga menyediakan platform e-craft bazaar yang membolehkan usahawan craft menjalankan aktiviti promosi dan jualan produk secara online. Ini amat membantu khususnya di peringkat awal PKP dilaksanakan. Seterusnya juga pelancaran aplikasi Craft on the Go pada 1 April bagi menyediakan perkhidmatan secara digital dalam bentuk mobile apps kepada masyarakat bagi meningkatkan capaian maklumat mengenai usahawan craft di seluruh Malaysia. Banyak lagi Yang Berhormat Tuan Ketua, tapi kalau nak ni boleh jumpa saya sendiri ataupun tanya soalan ataupun boleh debate kalau terlalu banyak yang nak diketahui. Kalau saya nak nanti saya ambil masa orang lain juga. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Speaker. Kita faham tumpuan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dalam sektor pelancongan. Dan Menteri pun telah beri jawapan secara panjang lebar. Tetapi bagaimana pula dengan satu lagi sektor di bawah kementerian iaitu seni dan budaya. Contohnya pengusaha-pengusaha kraft tempatan yang ramai di kalangan individu ataupun komuniti di kawasan luar bandar yang menghasilkan produk-produk mereka, tapi selama ini pembeli barangan mereka hanyalah pelancong
dari luar negara kerana produk-produk mereka dihantar untuk dijual di kedai-kedai yang menjadi tumpuan pelancong dari luar negara. Saya bagi contoh di Kuala Krai, contohnya ialah terdapat pembuatan tembikar di Kampung Mambung yang di mana pengusahaan ini telah berusia lebih daripada 150 tahun. Kewujudan tembikar tradisi dari tahun 1868 di Kampung Mambung di pesisiran Sungai Galas, Jajan dalam Parlimen Kuala Krai merupakan satu fenomena yang sangat unik. Jadi bagaimana kerajaan mahu pastikan golongan ini juga dibantu? Kerana kita tidak mahu kementerian hanya tumpukan kepada sektor pelancongan, tetapi golongan ini tertinggal dan tidak dibantu. Terima kasih, Bapak Menteri. Sila Menteri, jawab. 1 Terima minit. kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Saya memang setuju dengan Yang Berhormat Kuala Krai bahawa golongan ini juga perlu dibantu. Kita di Motex memangnya prihatin dan sentiasa menjaga kepentingan stakeholders di dalam industri di bawah seliaan kami. Pengusaha kraft tempatan juga tidak terpinggir daripada dibantu oleh Motex. Selain daripada insentif-insentif yang boleh dimanfaatkan oleh pengusaha kraft ini melalui prihatin PGS dan penjana Motex, juga Motex juga telah melaksanakan inisiatif untuk membantu mereka. Antaranya, kita telah bangunkan platform e-Craft Bazaar bagi membolehkan pengusaha kraft tempatan boleh mencapai capaian pasaran yang lebih meluas daripada hanya mengharapkan pelancong datang membeli produk mereka di kedai-kedai dan kawasan tertentu. Dan saya juga nak tegaskan di sini, banyak lagi yang kita lakukan melalui online, boleh lihat. Cuma saya nak nyatakan, seni dan budaya serta produk kraft tempatan kita sememangnya halus buatannya. Tetapi memang betul ramai yang tidak tahu kerana dijual melalui pasaran di mana pelancong luar yang mendapatnya. Dan saya nak juga promosi di sini, ada kalanya rakyat kita sendiri terkejut apabila mendapat tahu bahawa kraft tangan kita yang ada di negara kita ini memang pun memenuhi cita rasa dan minat kita. Tetapi sebelum ini kita tidak tahu pun ia ada dan dihasilkan oleh orang kita. Jadi teruskan terokai negara kita, sebab itu kami pergi ke negeri-negeri untuk membantu mempromosikan promosi domestic tourism. Dan baru-baru ini saya nak nyatakan, saya nampak, saya baca yang viral melalui mengenai produk yang dihasilkan oleh seorang steward yang tidak dapat terbang pada masa ini. Jadi beliau menghasilkan satu produk yang begitu unik sekali, di mana beliau adakan menghiaskan patung dengan menggunakan pakaian-pakaian etnik. Bagi saya itu adalah satu souvenir yang begitu unik untuk negara kita Malaysia, untuk kita ketengahkan kepada pelancong-pelancong bukan saja di luar negara tetapi dalam negara kita untuk mengetahui apakah pakaian setiap etnik di dalam negara kita ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Speaker, Soalan kaitan. soalan Saya nombor tambahan 17. yang kedua, saya kena pilih sebelah sini. Sila Yang Berhormat Balik pulau. pokok sana. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya bersetuju bahawa untuk menggalakkan sektor pelancongan domestik ini, tetapi apakah perancangan kerajaan dalam suasana COVID yang masih belum selesai, dan sudah tentu ada kebimbangan dan ketakutan dari segi pelancongan domestik ini untuk pergi ke tempat-tempat itu, kecuali kalau ada sesuatu yang meyakinkan pihak kerajaan, khususnya kementerian, bahawa di sini adalah destinasi pelancongan selamat, sehat dan bersih. Jadi apa perancangan kerajaan untuk mewujudkan kempen-kempen yang seperti ini? Terima kasih Yang Berhormat. Bagus soalan Yang Berhormat itu, sebab itu adalah recovery strategi kita yang pertama. Kita mahu supaya destinasi pelancongan dalam negara kita, malah seluruh negara di setiap negeri akan mematuhi SOP. Sebab itu kita mahu rakyat memperkasakan diri mereka sendiri untuk memastikan SOP itu dipatuhi. Kedua ialah untuk itu kita juga perlu melihat supaya keadaan kita selamat, dan kami mempromosikan tempat ini adalah tempat yang selamat. Malaysia ini adalah destinasi yang selamat untuk dilawati. Jadi sebab itu kami sentiasa memantau hotel ke tempat-tempat awam kah, kami sentiasa memantau dan kami membantu untuk mempromosikan. Sebab itu yang nak tanya saya pasal hotel tadi, saya sendiri turun ke hotel, saya tanya pihak hotel berapa occupancy rate, sebab kita nak melihat apakah observation yang dibuat oleh orang ramai juga, dan kita menjalankan
melakukan survey untuk mengetahui apakah sama ada orang kita bersedia untuk melancong. Jadi sebab itu kita membantu untuk menghasilkan SOP dengan bantuan penggiat-penggiat industri. Kami sentiasa berbincang dengan penggiat-penggiat industri pelancongan untuk membantu kita memberi maklum balas kepada kita dan memastikan SOP ini semuanya dipatuhi dan juga untuk kita memberi keyakinan kepada orang kita untuk melancong di dalam negeri. Dan pokok sena, silalah melancong di negeri sendiri dan promosikan. Sebab ini adalah satu perkara yang baik dan saya nampak rakan-rakan yang hormat yang lain telah membantu mempromosinya, bukan hanya tempat peranginan ke apa, tetapi tempat makan pun boleh kita ketengahkan ya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.